Tunaikan tanggungjawab mengundi esok. Kenaikan sedikit gaji penjawat awam dalam Belanjawan 2024. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Gaji penjawat awam akan dinaikkan sedikit menerusi Belanjawan Madani kedua yang akan dibentang di Parlimen pada Oktober. Perdana Menteri menyatakan ini sebagai langkah sementara sehingga kajian menyeluruh skim gaji dan persaraan selesai dilaksana tahun depan. Penjawat awam ni patut naik gaji dah 2 tahun sudah. Ya. Dah betul. Ini peraturan kita tiap 10 tahun. Ya. Daripada zaman Tun Razak, Datuk Seri Najib, tiap 10 tahun ada kajian naik gaji. You check betul-betul, tanya betul-betul. Ya. Tapi sejak mereka perintah 3 tahun mesyuarat gaji penjawat awam pun tak. Jangan kata naik gaji, mesyuarat pun tak ada. Kerajaan juga bersetuju memberi allowance sebarang laut bagi penjawat awam yang bertugas di Langkawi. Malaysia akan menjadi negara hebat di Asia jika kerajaan perpaduan terus mentadbir negara bagi tempoh 5 tahun lagi. Keyakinan itu dinyatakan Perdana Menteri susulan rekod prestasi dalam membela isu rakyat sejak kerajaan perpaduan mengambil alih tampuk kepimpinan negara selama tempoh 8 bulan ini. Kerajaan juga dalam pelbagai perancangan termasuk membela gaji pekerja swasta dan berjanji akan melaksanakannya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menyanggah analisis daripada setengah pihak yang menyatakan sokongan orang Melayu kepada kerajaan perpaduan kian terhakis. Kenyataan itu tidak benar dan tidak masuk akal. It's a flawed analysis. Or probably they take Kelantan compared to Selangor. But in many of our states, we are doing extremely well. Seluruh rakyat Malaysia pelbagai kaum di 6 negeri, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu diseru menunaikan kewajipan sebagai pemilih dalam PRU DUN ke-15 esok. Lebih utama, menurut Perdana Menteri, rakyat perlu buat pilihan tepat dan rasional demi masa depan yang stabil, ekonomi yang terangkum serta jelas hala tujunya. Melalui perutusan khas di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan harapan agar semuanya berjalan lancar dan baik. Kepada pengundi-pengundi termasuk anak-anak muda yang baru mendapat peluang yang diberikan hak untuk memilih, saya percaya dapat memilih dengan bijak, menjaga keamanan negara, kestabilan negara dan parti dan kerajaan yang boleh memulihkan ekonomi, memberi jaminan pekerjaan kepada mereka dan yang lebih utama, memberi keselesaan hidup kepada diri, keluarga mereka dan juga negara Malaysia tercinta. Ambillah tanggungjawab ini sebagai sesuatu yang serius untuk menjamin suatu kemajuan bagi negara dan juga keamanan dan perpaduan rakyat seluruhnya. SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi pada PRU DUN ke-15 dan PRK Parlimen Kuala Terengganu melebihi 85%. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh menjelaskan jika jumlah peratusan itu tercapai, ia melebihi 74.7% yang direkodkan pada PRU November lalu. Semua pengundi digesa keluar melaksanakan tanggungjawab masing-masing demi negara. Mereka juga dinasihat tidak menyerahkan kad pengenalan kepada individu tidak dikenali selain petugas SPR untuk tujuan semakan. Dalam pada itu, SPR menasihatkan pengundi mengikut cadangan masa keluar mengundi yang digalakkan serta tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir. Semakan awal maklumat pengundian boleh dilakukan menerusi portal SPR, talian hotline dan aplikasi My SPR Semak.
Calon pilihan raya yang membuat pejutan akhir perlu menamatkan kempen tengah malam ini, manakala petugas SPR telah bersedia untuk proses pengundian esok. Kita ikuti rangkumannya. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan mengingatkan kesemua 66 calon bertanding di 32 kerusi DUN agar mematuhi arahan dikeluarkan. Ini termasuk menghentikan aktiviti kempen yang berakhir tengah malam ini. Sepuluh peti undi dihantar melalui udara ke 6 pos pedalaman orang asli di daerah Gua Musang. 3 buah helikopter jenis Bell 407 dan 2 buah jenis AS350 digunakan bagi menghantar ke 2 DUN iaitu Galas dan juga Nenggiri. 31 pacuan 4 roda turut digunakan bagi menghantar kira-kira 59 petugas melalui jalan darat sebagai persediaan esok. 15,901 petugas SPR Negeri Sembilan ditugaskan bagi hari pengundian esok. Pengarahnya Muhammad Haikal Kamarudin berkata 387 pusat mengundi dibuka melibatkan 1,714 saluran. 14 Ogos akan diisytihar sebagai cuti peristiwa di Selangor jika gabungan PHBN kekal mendapat mandat membentuk kerajaan negeri. Pengerusi PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, masa depan Selangor kini terletak di tangan rakyat untuk memilih barisan kepimpinan diyakini bagi meneruskan kecemerlangan tabir urus negeri. Sementara itu, Polis Kuala Lumpur akan meningkat kawalan keselamatan di lokasi tumpuan parti politik termasuk ibu pejabat SPR bagi mengelak insiden tidak diingini. Semua parti yang bertanding juga diminta tidak meraihkan kemenangan di tempat awam. Itu esok malam pihak kami akan memantau keadaan di premis-premis ini supaya tidak ada sebarang kemungkinan yang tidak dapat yang tidak kita mahulah daripada berlaku esok hari. So balai-balai ataupun daerah-daerah yang berhampiran dengan negeri Selangor telah pun diarahkan untuk bersiap siaga. Dan sekiranya perlu, kita akan menaikkan SGR yang tertentu di kawasan-kawasan yang telah pun kita kenal pasti. Persiapan produksi dan teknikal RTM bagi hari pengundian esok berjalan lancar. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata kesiapsiagaan itu bagi memastikan RTM kekal relevan dalam menyalurkan maklumat yang cekap, tepat dan sahih. Apa yang saya lihat tadi dari segi teknikal, dari segi editorial, semuanya telah bersiap sedia dan kita akan berlintas langsung ke lebih 100 lokasi. Ya, kita dah tengok trial dari pagi tadi mereka buat sampai sekarang. Jadi saya rasa semuanya akan berjalan dengan lancar. RTM berpengalaman dalam mengendalikan acara berskala besar dan optimis memberikan liputan terbaik bagi memenuhi kehendak penonton. Tepat pukul 11.59 malam ini, tamatlah tempoh berkempen bagi PRU DUN ke-15 dan PRK Parlimen Kuala Terengganu. Esok tiba masanya untuk 9.67 juta pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Kita ikuti laporan disediakan Jalberta Robert. 245 kerusi jadi rebutan 570 calon pada PRU DUN ke-15. Pilihan raya ini juga menyaksikan buat pertama kali gabungan PHBN bekerjasama menghadapi PRU setelah membentuk kerajaan perpaduan. Ramai melihat PRU ini sebagai medan menguji sentimen sebenar di lapangan, khususnya terhadap kepimpinan dan dasar dibawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun lebih penting ialah peranan PRU sebagai wadah utama dalam menyuburkan amalan demokrasi dalam kalangan rakyat seperti termaktub dalam perlembagaan. Pilihan raya 6 negeri sesuatu yang mencabar, sangat crucial, sangat penting untuk bukan mengubah kerajaan tetapi di peringkat pusat, tetapi untuk membawa anjakan baru dalam amalan demokrasi dan politik di Malaysia. 180 kerusi melibatkan pertembungan 1 lawan 1, 3 penjuru sebanyak 51 kerusi, 4 penjuru sebanyak 13 kerusi, manakala 1 kerusi iaitu N34 lunas menyaksikan pertembungan 5 penjuru.
Beberapa faktor dijangka mempengaruhi pola pengundian, antaranya pelaksanaan pendaftaran automatik pemilih, hari mengundi Sabtu, cuaca dan tentu sekali tawaran setiap calon menerusi manifesto masing-masing. Untuk memastikan pemimpin yang akan jaga kawasan itu semua adalah someone yang bertanggungjawab, boleh jalankan tugas. So kita nak tengok sesuatu tempat tu membangun. Kalau boleh, kena bangunlah pergi undi pagi ke petang ke, tak kisahlah jauh atau dekat, terpaksa pergi juga. Kena turun mengundi. Saya balik Kelantan. PRM balik Kelantan lah insyaAllah. So yang penting kena mengundi lah. Wakil rakyat kena meningkatkan martabat sebagai seorang wakil rakyat bila berbahas, membangkitkan isu-isu yang konstruktif, yang membina, yang menguntungkan, memanfaatkan pengundi dan negara. SPR telah mengeluarkan cadangan waktu mengundi bertujuan mengelakkan kesesakan dan ini boleh diakses di laman web rasmi SPR. Bagaimanapun, anda boleh pergi ke pusat mengundi bila-bila masa di antara waktu 8 pagi dan 6 petang. Jangan lupa bawa kad pengenalan dan ingat, undi adalah rahsia. Selamat mengundi. Jabatan Robert, RTM. PAS, sebuah parti Islam namun sudah lari daripada landasan perjuangan mereka ketika ini. Bekas Yang di-Pertua PAS Pendang, Abdul Rahim Abdul Rahman berkata, PAS telah mengelirukan masyarakat, terutama pengikut mereka sendiri. Sekarang ni, saya pada pendapat saya, PAS telah mengelirukan masyarakat, terutama pengikut-pengikutnya sendiri. Kalau Kelantan, Terengganu, semua bendera bulan. Kalau Kedah, bulan tak apa ada, dah semua bendera biru. Pasal apa ni? Sedangkan pemimpin mereka itu tinggi sekali, Muhyiddin Yassin. Kalau menang banyak pun, Muhyiddin Yassin yang menjadi Perdana Menteri. Apakah Muhyiddin Yassin itu nak melaksanakan Islam seperti mana PAS nak? Tentu tak sekali. Ini satu penipuan. Islam mesti kena jelas, kena terang. Jangan main tipu-tipu sebalik tabir, tak boleh. Saya sungguh rasa kesal di atas sikapnya seorang ini. Beliau turut kesal kerana masih ada pemimpin PAS memperalat isu 3R dalam kempen mereka. Saya selalu dengar masa 3 tahun mereka merintah dulu Malaysia, selalu buat keluar ayat ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, patuhlah kepada Allah dan Rasul dan kepada raja. Pasal apa hari ni pula nak percikan raja pula? Kata ulah raja patuh, wajib patuh pada raja. Raja Malaysia ni Pertuan Agong. Ini arahan Pertuan Agong, saranan Pertuan Agong, mereka tolak. Kalau dulu, ya kena patuh pada raja. Sekarang, tak mau patuh pada raja. Ini pasal apa? Kan ayat-ayat Quran ini dulu macam tu, sekarang macam lain pula. Justru beliau menasihati semua pemimpin supaya menghormati batas dalam kehidupan berlandaskan syariat agar menepati dasar serta peraturan bernegara. Khabar gembira diterima 135 masyarakat orang asli Kampung Hulu Kemensah apabila menjadi perkampungan orang asli pertama menerima peranti perkhidmatan internet satelit Starlink. Lokasi kedua selepas pemasangan peranti sama di UiTM Kuala Pilah pada Julai lalu. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, pemasangan peranti itu menambah baik perkhidmatan internet memandangkan sebelum ini kualitinya amat kritikal. Fahmi turut komited untuk memastikan baki 3% kawasan berpenduduk yang masih tidak mempunyai liputan internet diberi keutamaan. Pada masa sama, SKMM diminta membuat kajian tambahan penyelesaian jangka panjang termasuk pembinaan menara dan pemasangan gentian optik. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan.
Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Menteri Luar China Wang Yi sempena lawatannya ke negara ini dalam usaha meningkatkan kerjasama pertahanan dua hala. Kedua-dua pemimpin kemudiannya turut mengadakan mesyuarat bersama beberapa barisan menteri kabinet. Pertemuan itu menandakan kepentingan hubungan perdagangan dua hala antara kedua-dua negara. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan 488 bilion ringgit pada 2022. Usai pertemuan berkenaan, Perdana Menteri menjelaskan hubungan diplomatik dengan China akan ditingkatkan bagi mengukuhkan kedua-dua negara. China dan Malaysia turut merancang untuk meneroka keperluan meningkatkan kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan. Berbincang dengan pasukan dengan menteri-menteri kanan Malaysia untuk perkuatkan hubungan dua hala dari segi terutama dari segi perdagangan, pelaburan, pendidikan, budaya dan juga dari segi strategik untuk menyelesaikan banyak hal-hal yang boleh berbangkit. And then we also explore the necessity to increase collaboration in research and in education. As you know, quite a significant number of Chinese students here, about 60,000, and the increasing number of Malaysian students, 7,000 odd, into China. Baik, ini pula usaha memastikan keterjaminan makanan dan mengurangkan kebergantungan negara kepada sumber luar. Program Beyond Benih diperkenal agar masyarakat menanam sendiri pelbagai jenis tanaman dan menjualnya pada harga subsidi. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi beserta Felcra Berhad akan terlibat bagi membolehkan ia dibuat pada skala besar. Hasil kerjasama British American Bee Tobacco Malaysia Berhad, dua kebun komuniti dibuka di Shah Alam dan Tanjung Karang, Selangor. Kita mengimport bahan makanan melebihi 60 bilion setahun ya. Ini merupakan satu jumlah yang besar. Itu sebabnya selain pada Jabatan Veterina umpamanya ya. Dan dengan kerjasama berbagai agensi ya, termasuk Felcra dan Risda, kita juga memelihara lembu dan kambing dan ayam-ayam ya untuk dipasarkan ya. Ini membantu selain pada peneroka, pekebun kecil dan juga peserta Felcra ya. Kenaikan skim subsidi harga padi daripada RM360 kepada RM500 per tan berkuat kuasa Selasa lalu nyata beri kelegaan kepada pesawah seluruh negara yang membantu mengurangkan beban kos sara hidup. Jadi ini kenaikan terbesar dalam sejarah. Kenaikan yang paling akhir masa Anwar Ibrahim Menteri Kewangan dulu. Alhamdulillah dia jadi Menteri Kewangan sekarang dan kita naik dari 360 kepada RM500. Maknanya pesawah secara purata akan mendapat RM1,700 satu metrik tan. Alhamdulillah lah, boleh kata naik subsidi di RM500 ni membantu lah. Kalau boleh tu saya minta kekalkan lah selama-lamanya lah subsidi tu.
Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan yang ada sekarang ni. Eloklah naik kenaikan sebab acun pun duk naik, upah pun duk naik. Seiring eloklah ngam bagi pendapatan padi untuk orang yang golongan buat padi ni. Memang setuju sangatlah kenaikan tu. Tahu berapa lama dah yang tak naik. Terima kasih PPK dengan LPP, kerajaan bagi kita subsidi tinggi. Boleh membantukan kita sawar ketinggian. Terima kasih. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang.